wa tadzakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'alluq Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Mina ataupun Syekh Zainul Abidin dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan beliau dan telah ittifaq. Situ. Sudah kat mana? Dan demikian wajib atas mengenai atas Rasul. Dan demikian lagi wajib atasmu mengenal akan barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana kita kena kenal ciri-ciri yang ada pada Tuhan, ciri-ciri yang wajib, ciri-ciri yang mustahil dan ciri-ciri yang harus, begitu juga kita kena kenal sifat-sifat ataupun ciri seorang nabi, ciri-ciri yang mustahil, ciri-ciri yang wajib dan ciri-ciri yang harus bagi hak Rasul. Jamak dari kalimah Rasul. Kalau Rasul seorang. Kalau Rusul singular, maka tu Rasul. Semua nabi-nabi bukan Nabi Muhammad saja, inilah ciri-ciri dia. Kerana apa kita kena kenal ciri-ciri nabi? Kerana di dalam syahadah kita menyebut mengenai kenabian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan. Kita mengaji dah Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Rasul pula. Gapo dia kah Rasulullah? Ramai lah ni orang duk mengaku jadi Rasul. Rasul goni, Rasul gotu, Rasul dahri. Rasul dahri. Bukan nama orang. Nama Rasul kaha, Rasul ni Rasul kaha, Rasul goni. Nyama jadi Rasul. Adakah betul bagi dia tu Rasul? Kita tengok ciri-ciri itu. Maka cerita Nabi ni sudah habis di cerita Nabi Muhammad. Tak ada dah Nabi selepas daripada Nabi Muhammad. Sekalipun kita tengok ciri-ciri Nabi ada pada dia. Contohnya sidik, perangai juru, benar, tabligh, masuk tabligh dah, siap tabligh. Fatonah, gapo dia? Maka ciri-ciri ni ada, sekalipun lagu tu kita tak boleh kata dah dia nabi atau rasul, kerana sifat-sifat ni sudah habis di nabi kita, nabi paling akhir, Nabi Muhammad. Kena kenal juga? Ya. Kerana kita ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian maka hendaklah diketahui kesembahyang dengan segala rukun dia. Habis bab la ilaha illallah, ngaji bab Muhammad Rasulullah. Maksud Muhammad ni 5 lagi rukun Islam. Ya rukun iman ni rukun Islam. Rukun iman ni ada 6 semua. Rukun iman ni ada 6 semua.
Jadi bab ketuhanan, primer dengan Allah. Kecek bab ketuhanan. Hok 5 lagi semua bab Muhammad berlaku. Percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada ni masuk di bawah perbahasan Muhammad berlaku. Bapa kita percaya hari kiamat? Kerana Nabi Muhammad royak. Hamba percaya tu sungguh tu sebab Nabi Muhammad mari royak. Kalau Nabi Muhammad tak mari royak, hamba tak percaya. Maka bapa percaya qada kerana percaya kepada Nabi Muhammad. Bapa percaya kepada kitab sebab Nabi Muhammad. Sebab belaka. Bawah Muhammad Rasulullah tu 5 rukun iman hok lain lagi. Habis ngaji waktu lepas dah fardu ain. Kena mengaji bab semaya dah pula. Baru masuk bab semaya. Semaya dengan segala rukun dia. Rukun semaya hok muktamad dalam mazhab kita. Sebagaimana disebut di dalam matan minhaj syarah muhazzab pun kata lagu tu juga. Iaitu 13 rukun. Ada pendapat kata 17. Imam Nawawi sebut dalam kitab Raudhatut Talibin dia. Tetapi hak muktamadnya 13 sahaja. 4 lagi tamak ninah ditambah pada 4 rukun. Maka jadilah 17. Maka hak muktamad kata tamak ninah ini bukan rukun. Tetapi dia syarat kepada rukun. Syarat kepada rokok kena tamak ninah. Dia tu tamak ninah tu bukan rukun. Dia hanyalah syarat kepada rukun. Manakala rukun tu sendiri, rokok tu sendiri. Maka hak muktamadnya 13. Katanya orang tua, katanya tutuk guru tua kata, bagi orang kampung kita kena ajar 17. Jangan ajar 13. Apa? Kerana ramai orang kampung semaya tak ada tamak ninah. Maka sekalipun pendapat muktamad 13, tapi ajar kepada puak-puak dia 17. Kerana kena sebut tamak ninah pada 4 rukun yang tidak ada rukun qauli. Rukun fi'li tak ada rukun qauli. Takut-takut kita buat cepat sangat tak ada tamak ninah tak sah. Ketika rokok, tidak sujud, duduk antara 2 sujud. Tamak ninah pada 4 tempat ni. Maka kena sebut sebab orang kampung ni semaya supaya kereta potong sagar naik berau cepat sangat. Maka kena sebut tamak ninah pada rukun yang tidak ada bacaan. Ketika kia tak payah muka baca Fatihah dah panjang dah. Ketika duduk tahiyat baca tahiyat panjang dah, tak payahlah 2 tu. Ya rukun fi'li ni ada nas semua. 4 lagi tak ada bacaan wajib. Ketika rokok tak ada bacaan wajib, takut dia tak baca gak cepat sangat. Maka kita ajar kepada orang kampung rukun semaya ni ada 17. Gitu nah. Dan syarat-syarat semaya kena mengaji rukun semaya, syarat semaya. Syarat semaya ada berapa? Ya ada sebut serak. Tak cukup syarat ni tak sudut semaya lah ikhlas setara mana pun Tuhan tak terima. Semaya tak cukup rukun, tak baca Fatihah semaya, tak sah, tak diterima Tuhan. Saya ikhlas pun tak terima. Maya pakai seluar pendek, tak boleh. Nampak? Maya tak ada air semaya, tak boleh. Semaya menghadap kiblat, tak sah berlaku. Sekalipun dia semaya dengan penuh khusyuk dan menangis di hadapan Allah Ta'ala. Sepatutnya dia malu menangis di hadapan Tuhan kerana buat ibadat qasir qadar. Sepatutnya orang yang tidak belajar bab semaya, jangan ajar lagi dia bab ikhlas. Bab apa? Takut dia ikhlas awal sebelum daripada semaya itu betul. Nyanyo dia. Semaya berjerit tu gak, aurat terbuka. Semaya, taing kalau orang jatuh, pakai baju ketat pula gak. Taing rokok, taing sujud, nampak ni punggung ni. Kualik belakang antara seluar dengan tak sah. Nampak molek dah. Baca Quran sedap dah. Tiba-tiba tidak sah. Maka kena mengaji syarat rukun tu biar comel. Syarat tu benda tak penting. Hak penting dalam hati. Siapa dia mari ajar syarat rukun ni? Nabi Muhammad. Jangan royak benda tu tak penting. Nabi Muhammad kan mari royak. Hak demo kecek tu penting sangat ke? Hak Nabi Muhammad kecek tak penting lagi. Gapo dia hak benda penting dalam hidup demo? Kalau syarat rukun semaya pun demo rasa tak penting. Nampak. Jadi kena ihtimal sikit, ambil berat sikit bab syarat rukun semaya. Lepas pada tu baru nak kecek bab ikhlas. Ada orang ni kecek ikhlas awal tak buat ke apa satu. Zikir tak? Maya tak, sunat tak, selawat tak apa? Tahu buat pun tak ikhlas. Oh, kecek demo. Pas demo nak tunggu ikhlas apabila demo nak buat?
Katanya ulama, beramallah sehingga kamu ikhlas. Bukan tunggu ikhlas baru nak beramal. Kalau tunggu ikhlas baru nak beramal, nescaya kamu tidak akan beramal selama-lamanya. Nah, jadi beramallah, biarlah dekat wujud riak dulu, slow-slow lama-lama, insya-Allah berkat kita dak buat taat Tuhan dengan anggota zahir, insya-Allah dia akan masuk kepada anggota batin kita. Zikir tak khusyuk, selawat tak khusyuk, pakai serban tak ikhlas kau apa dia. Pakai dulu. Lama-lama dia jadi ikhlas lah, tunggu nak ikhlas. Takut tak masuk ikhlas tu kena tipu setan tu. Nah, maka pakai dulu. Lama-lama dia akan jadi ikhlas. Nah. Dan sunatnya sunat semaya. Nak mengaji pula sunat sebelum semaya, sunat ketika semaya, sunat selepas semaya. Nah, ada syarat sunat. Dan membinasakan dia benda-benda yang membinasakan semaya, yang merosakkan semaya. Gapo dia? Terbatal semaya, terketuk kau gapo dia, kena najis kau, berpaling dada daripada kiblat kau, hilang rukun kau, hilang syarat, sengaja tak sengaja, kena belajar. Tu hewi masa 50 tahun tak belajar apa. Berat mana ibadat semaya yak dulu lagi tak belajar, pas tua tak belajar. Sudahlah kita. Kena belajar benda-benda yang merosakkan semaya kita. Sama ada zahir ataupun batin. Kena belajar bab riak, kena belajar bab ujub, belajar. Lepas tu saya tak amal lagi, slow-slow, lepas lama-lama belajarlah. Ni jangan kata malah mungkin jadi riak, mungkin jadi ujub. Dan bahawasanya sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam itu tiada gugur ia sembahyang itu sekali-kali daripada mukallaf, tak akan gugur sekali-kali. Dalam mazhab kita, selagi mana ada akal ada lagi, maka selagi itulah sembahyang tidak akan hilang kewajipan atas diri kita. Kita sakit kaki, sakit pinggang, sakit tangan, sakit tubuh, tak boleh bergerak, stroke dah. Akal ada lagi. Mata nak bergerak pun payah. Wajib kena semaya. Ya, dalam mazhab kita, selagi mana akal ada, sekalipun anggota tubuh sudah tak mampu, wajib lagi sembahyang. Pas semaya lu guna lagu mana akal saja. Kita khoya, kita ambil air semaya, pakai kain plekat, pas kita semaya. Allahu Akbar. Nama. Kalau bunyi mulut, tak boleh bunyi mulut, koya dalam hati lagu tu saja. Dalam mazhab Hanafi kata, kalau tak boleh buat dengan anggota zahir, pakai niat dah hati, tak payah dah. Gugur dah ke fardu sembahyang. Sekalipun akal ada lagi. Ya, sekalipun akal ada lagi. Dalam mazhab kita, selagi mana akal ada, wajib sembahyang. Mazhab Hanafi kata, kalau akal ada pun, anggota tubuh tak boleh gerak dah, maka tak wajib semaya dah. Kalau ngati tak dikira, dia kata. Maka tak payah semaya lah, kira gugur dah. Orang yang masuk dalam kategori, orang yang tak mampu nak semaya dah. Tu, sekali daripada mukallaf, dia bisa setara mana pun, dia sakit ke, dia jadi wali ke, jadi wali kutub ke, jadi wali abda, wali akhiyah, wali nujabat, wali abda ke, ikutlah jadi gapo, semaya jangan tinggal. Kalau dia tinggal semaya, terkeluarlah dia daripada golongan wali Tuhan. Jadi wali setan. Hebat setara mana dia, wajib kena puasa, wajib kena semaya, wajib haram dia ambil harta orang. Haram dia tu hidup dengan bini orang. Ni tak ada jadi wali, ambil harta orang dah. Tipu hak ni. Semaya dak, puasa dak, maka ni wali setan. Lepas tu dia khamak, bukan khamak. Tu dipanggil istidraj. Kita tengok air tawar dia berjadi, dia bomo berjadi, tu istidraj belaka. Tuhan nak kata paruk lagi dia dalam neraka, dialah yang akan menderita dan sakit dalam neraka selama-lamanya. Ni ngaji ilmu hakikat, ngaji ilmu nampak surah tinggi, tak sia semaya. Nabi Muhammad semaya. Nabi Muhammad hakikat dia tak seduk bahas bab Nabi Muhammad. Bukan hakikat dah, nampak jelas bagi dia. Kita duk khoya lagi. Kita malaikat kita bahasa berimeh saja, tak siapa perikat yakin tengok dengan mata lagi. Nabi Muhammad muka tengok tiap-tiap hari dah, tak percaya lagu mana malaikat arah apa semua. Malaikat Isra' Mi'raj gapo dia tak tengok. Benda hok jadi imeh, hamba jadi yakin, tukar habis. Hakikat jadi hakikat berlaku.
Kita baru berikat berimeh baru, tak tengok lagi arah lagu mana. Atas pada langit kita ni. Contohlah Tuhan buka, tak je buka kita deh nampak Sidratul Muntaha ko, nampak arah, tak tengok lagi. Maka peringkat imeh baru. Nabi Muhammad peringkat tengok dengan mata tu. Pas supo kau orang tengok mata dengan berimeh, jauh pun. Nabi Muhammad semaya. Siapa pecuh kaki-kaki, semaya. Kita tak tengok gapo dia, potong kayunya tipu setan, buat lambai lagu tu, buat gambar lagu tu, ajak pergi berderak. Tak si semaya doh. Pegilah. Semaya pegilah Nabi Muhammad walau apa pun berlaku. Dan jikalau uzur ia sehingga-hingga uzur. Uzur dia sehingga-hingga uzur, sakit sangat pun. Selagi mana tak hilang akal, maka kena semaya. Dan lemah ia sehingga-hingga lemahnya sekalipun. Lemah setara mana, letih setara mana, semaya qada kita. Tapi kena semaya? Ya. Tak boleh akak tangan, tak suruh akak tangan. Tak boleh berdiri, kita duduk. Tak boleh duduk, kita baring. Tapi kena semaya? Ya, tetap kena semaya. Tak akan hilang kefarduan semaya. Cuma sembahyang kita menurut kemampuan kita pada masa tu. Apa dia? Selagi ada akal di dalam badannya. Selagi ada akal, maka sekalipun lemah setara mana, uzur setara mana pun, maka wajib kena sembahyang. Dan barang siapa ingkar ia barang siapa akan wajibnya sembahyang, maka kufurlah ia orang yang ingkar saat ni. Siapa dia kata sembahyang tidak wajib atas hamba, maka jadi kafirlah dia, kekallah ia dalam neraka. Lama mana ia duduk dalam neraka? Selama-lamanya. Kerana apa? Mengingkarkan benda yang orang tahu belaka, benda tu wajib sembahyang. Tiba-tiba lainlah kalau dia gila. Gila tak apa, dia kecek mengaku kau si kau dah ikut dia, nak mengaku jadi Tuhan pun tak ada apa. Engkau orang gila, kita nak kata ke mana? Tak ada hukum akal. Tapi selagi mana ada akal, wajib kena iktiraf, wajib kata kena mengaku sembahyang ni wajib. Dia hilang akal tu tak apalah. Seperti orang-orang wali. Apabila perasaan dia terlalu kuat, hilanglah akal dia. Pertimbangan akal dia lupa dah, maka perasaan saja ada masa tu. Perasaan dia pula perasaan dengan Tuhan. Lupa dah gapo dia. Maka dimaafkan. Ya, kerana masuk dalam kategori orang yang hilang akal. Hilang akal lagu mana? Orang tawar nasi lauk ikan tak si nasi lauk ayam no. Ada akal lagi tu pandang milih. Tak, memilih bukan guna akal. Memilih mengguna rasa. Guna perasaan. Sebab tu orang gila kadang-kadang semak pada orang tak gila. Orang tak gila pula nampak berat pada orang gila pula. Kadang-kadang orang gila semak pada. Nampak semak apa kecek gila. La ilaha illallah. Nampak macam bijak pakai spek. Gila rupanya kawan tu. Duduk mengajar bra. Orang gila rupanya. Jadi tu email orang gila juga. Nama. Jadi gila ni bukan kata makan sapuh saja. Nampak kata gila ni jadi kotor, jadi bodoh dok. Banyak mana orang gila bijak. Maka kafirlah orang yang mengingkarkan kefarduan sembahyang. Dan barang siapa menyangka seko. Apa kata seko? Sebab barang tak pasti. Dia menyangka ia bahawasanya adalah antaranya dan antara Allah itu ada hal. Sudah. Dia kata hamba mari ahwa daripada Allah Ta'ala. Mari hal. Hal ni maksud keadaan. Apa maksud keadaan? Satu perasaan yang mari daripada Allah. Tu hal dia panggil. Kadang-kadang dalam sehari yang mari perasaan takut. Setengah jam. Kadang-kadang yang mari perasaan saya ke Tuhan. 15 minit. Tu hal dia panggil. Kadang-kadang yang mari tawakal ke Tuhan. Tak tahu hari ni. 4 jam. Hamba tawakal ya. Suruh Tuhan tak tahu apa dia. 4 jam saja. Maka tu dipanggil hal. Perasaan yang tidak tetap dengan Tuhan. Kadang-kadang yang mari. Kadang-kadang yang tak mari. Kadang-kadang yang mari seh Rabbana yang tawakal lah. Yang mari nak ngatik. Mari nak. Tu ahwa dia panggil. Perasaan yang tidak tetap. Apabila perasaan itu kita jaga dan tetap. Ia panggil makom. Demo ni siapa perikat makom tawakal dah ni. Yakni. Tidak pernah lekar perasaan tawakal daripada diri kita 24 jam. Duduk semacam. Tawakal semacam.
Sekalipun dia nampak macam usaha ikhtiar tapi tawakal pacirah. Tu dipanggil maqam. Maqam ni kedudukan kita lah, duduk. Mana kalau hal bukan duduk kita lagi, yang ngeping dia panggil. Mari. Maka siapa dia yang sengko? Dia ni kedatangan ahwa. Ada hal dia dengan Tuhan. Mari hal dengan Tuhan, yakni martabak yang menggugurkan daripadanya umpama sembahyang dan menghalalkan baginya minum arak dan memakai akal harta manusia seperti bagai yang mendakwa oleh setengah daripada mutasawwifah. Mutasawwifah. Mutasawwifah ni orang yang tiru-tiru orang sufi. Dia bukan orang sufi. Kalau sufi betul dipanggil sufi. Sufi ni berarti orang yang bersih dah. Bersih apa maksud? Bersih daripada selain daripada Allah. Bersih sungguh hati dia. Tidak ada kepentingan dia duduk dengan Allah, bukan kata nak balasan, nak gapo, betul-betul ikhlas. Hidup dia betul-betul bersih, maka dipanggil sufi. Tapi orang tak bersih, tapi tiru gaya tasawuf. Pakai serban tu gak Allah, gerung untuk kenali. Pakai baju betik sawo, gerung ular sawo tengok. Betik sawo berat pada ular sawo lagi. Tapi dalam hati penuh kekotoran. Penuh dengan dunia. Ni mutasawwifah. Maka orang-orang sufi paling pening sekali ni mutasawwifah. Kalau Syekh Wahabi pula nampak kalau Syekh Wahabi ni nampak jelas. Ni kalau Syekh ni, popok kita juga tapi jenis koya lagu ni. Koya nampak tasawuf tapi duduk menipu harta orang. Duduk harta minat ke dunia. Ni nyanyo kita. Jadi sama-sama pok kita ada hak khianat juga. Maka setengah mutasawwifah. Orang-orang yang nak tiru ahli sufi. Kadang-kadang dia baca buku orang-orang sufi. Kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi. Dia baca-baca, nyawak dia pula. Nyawak perasaan dia. Padahal bukan perasaan dia pun. Koya. Tulis dalam status WhatsApp. Nama. Kata-kata Jalaluddin Ar-Rumi. Siapakah aku? Aku adalah dia. Dia adalah aku. Tak tahu apa. Gosok kali. Ambil kata-kata sufi. Kata-kata apa dia lagu ni? Mu faham ke tak? Mu rasa ke tak? Mu dak nipu orang yang kerja ilmu ni. Mutasawwifah. Maka apabila orang lagu ni jadi fitnah. Kerana kata-kata dia tak semaya. Dia tak faham orang lain kata. Tak payah semaya. Orang sufi kata, dia kena Tuhan kan? Tak payah semaya dah lah. Dia kena Tuhan tak payah semaya. Dia pun duk jaga. Tok guru kata lagu ni, dia pergi jual kedai kopi. Lok royak kata, dia kena Tuhan tak payah semaya dah. Tak payah semaya, tak payah semaya dah. Dia tak tahu maksud tok guru dia kata tak payah semaya, jadi mudah lah semayanya. Dia kena Tuhan jadi mudah semaya, tak payah dah lah semaya. Bukan tak payah semaya, tak semaya. Tak payah dah semaya, jadi mudah dah semaya dia kena Tuhan. Nyobah kata tak payah semaya, pakai kelik duk royak korang kampung, tak payah semaya dia kena Tuhan. Tak payah sini maknanya mudah dah lah semaya dia kena Tuhannya. Habis kata-kata jadi fitnah. Sebab apa? Kerana orang jahil ambil kata-kata orang sufi. Sebab tu orang sufi tidak membenarkan orang bukan ahli dia membaca kitab-kitab pok dia. Kerana takut ambil makna secara zahir, pindah ayat ke orang sama-sama jahil, sama-sama tak erti. Maka kalam itu, percakapan itu jadi fitnah kepada orang sufi. Orang sufi petang hari, jangan baca kitab kami. Nahnu qaumun, kami satu kumpulan manusia yang mengharapkan orang lain baca kitab-kitab kami. Bapa harap, pas tulis buat berapa? Ambo tulis untuk ahli dia. Demo bukan ahli mari atas langit mana tak tahu. Pas baca jadi sesak. Yo jadi sesak. Pas pergi tulis apa dia? Kitab kalau baca jadi sesak. Untuk ahli dia. Kitab bukan kata ilmu tasawuf. Ilmu lain pun kalau bukan ahli jadi sesak supaya tolong. Tetapi ahli sufi hawa-hawa lagi. Buat kenyataan dah. Jangan baca kitab ambo. Kecuali ahli dia kalau tidak sesak. Ilmu lain. Ilmu hadis tak ada. Ini orang duk baca hadis. Terjemah secara zahir. Quran terjemah secara zahir jadi sesak barat. Ilmu tafsir jadi sesak, ilmu hadis jadi sesak. Sebab apa? Sebab orang bukan ahli je baca kitab tu. Ilmu nahwu sesak kalau tak erti. Ilmu balaghah, ilmu mantik habis jadi sesak.
Tapi orang sufi lah tu bik kenyataan. Kata, ambo tak benar ke orang lain baca kitab ambo. Pokok kita ni, kecuali ahli dia saja. Kalau tidak sesat. Sesat jadi kan? Kafir. Yo, kafir. Kafir tahu mana? Kekal dengan aku. Yo, kekal dengan aku lah. Martabak yang menggugurkan daripadanya umpama semaya. Oh, semaya tak wajib dah atas hamba. Hamba jadi wali. Malam ni hamba bersidang, dilantik menjadi wali kutub. Faham apa dia? Syarat pertama jadi wali kutub. Dia kata, tak payah semaya dah. Tak ada apa ayah ping lah kau ni. Dan menghalalkan minum arak tak boleh juga. Makan harta manusia. Tipu harta manusia. Curi harta manusia. Tak apa hamba wali. Tidak haram bagi hamba. Ambil bagi orang tanpa izin. Hamba wali. Wali tak ambil bagi orang. Jangan guna kat nama wali. Guna kat nama Kapten Amerika ko. Guna Avenger ko. Ikut. Yang sudah guna nama wali, malu wali. Seperti bagai mendakwa oleh setengah daripada mutasawwifah, maka adalah hukumnya seperti berkata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ni katanya ulama sempat menjadi kutub selama 18 hari. Sebelum ia meninggal, dia sempat menjadi ketua wali. Tapi masa dia hanya sedikit saja, 18 hari. Ada orang jadi kutub 2 jam pun ada. Ada orang 10 tahun pergi jadi ketua wali. Ada orang 40 tahun. Ada orang 60 tahun. Ada orang 25 hari. Ada orang 25 tahun, 15 tahun. Dia tak syarat kata setiap tahun tukar. Mati wali kutub, naiklah wali lepas pada tu, naik jadi wali kutub. Wali kutub ni wali biasa, nampak zahir gini. Ya bukan duk nusuk. Bukan kata duk nusuk celah pokok ke, wali raib ke, mari terbang. Dak, dia wali zahir gini. Tu wali kutub. Dialah paling hampir perangai dengan Nabi Muhammad dari sudut makrifat dia dan kelakuan dia. Zahir gini nampak. Akhlak dia kita boleh nampak. Bukan kata wali nusuk supu hatu raya. Dak. Wali kutub dia kena zahir. Wali rendah tak apa. Manakala ketua para wali dia kena zahir. Dia tak boleh nusuk. Dia kena zahir dia. Zahir lah. Orang boleh jumpa dengan dia, boleh salam, boleh temu mata dengan dia. Ya. Tu wali kutub. Bukan kata duk nusuk, duk gapo dia, tu hatu. Duk nusuk. Pakai baju putih mari dalam gua apa semua, takut hatu yang mari. Bukan wali kutub tu mari. Seperti Imam Ghazali sebut kata, maka tiada syak pada wajib membunuh akan dia. Orang yang ingkar lagu tu, kaya mengaji ilmu tasawuf, tiba-tiba dia kata semaya tidak wajib, puasa tidak wajib. Kata Imam Ghazali wajib bunuh orang ni. Jika tiada ia taubat, kalau dia tak taubat, bunuhlah. Tetapi adalah membunuh akal umpama orang itu terlebih afdal pada Allah daripada membunuh 100 kafir. Kerana mudaratnya terlebih banyak. Orang yang mendakwa lagu ni, adalah yang mendakwa nampak macam Islam. Tetapi semaya tak wajib, tidak kau jadi kafir lagu tu. Dia kata lebih afdal bunuh orang ni lagi berbanding bunuh 100 orang kafir. Orang kafir ni jelas dia tidak menipu, dia tidak mendusta, jelas dia kekufuran dia. Tetapi orang ni dengan pakaian Islamnya, dengan kecek Islamnya, dengan kecek agamanya, tiba-tiba menipu umat. Lebih bahaya lagi kerana tipuan dia sangat halus. Kalau orang kafir jelas nampak kupu dia. Maka kalau kita bunuh 100 orang kafir, bunuh hak ni seorang lebih afdal lagi. Bunuh hak ni hak penting lagi. Tu katanya Imam Ghazali. Wah, lagu mana kalau dia betul? Dia betul misalnya. Takdir dia kecek tu mari daripada perasaan dia sungguh. Jelas sungguh. Hak betul. Tak sudah bimbang lah. Apa tak sudah bimbang? Bagi orang-orang hukum syarak, bagi orang yang pegang hukum zahir, maka tak berdosa dah sebab dia pegang perkataan dia zahir. Maka kena bunuh. Ya, kena bunuh. Mana kalau diri dia pula, kalau betul perasaan dia dengan Tuhan, dia tak usah takut lah. Nak kita temu Tuhan kan, lama dah awak nak temu Tuhan kan. Maka tak usah nak bimbang. Ni kalau orang nak bunuh, marah pula. Kedemo kan lama nak temu Tuhan. Amat nak suruh jangan makin cepat temu Tuhan ni. Tapi kalau tak bunuh, jadi masalah pula. Nak jawab lagu mana kalau dia ajar orang seperti tak payah semayan, tak payah gapo, tak payah gapo. Maka macam-macam ajaran.
Maka bahaya benda-benda lagu ni kena perhati. Seperti ajaran-ajaran sesak, ajaran tak payah semaya, ajaran tak payah poso, ajaran tak payah ngaji fardu ain. Ni benda lagu ni kena perhati. Ni ajaran sesak. Dan telah ittifaq bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahawasanya pekerjaan ini iaitu bunyi seruan daripada pihak langit. Ni cerita, ini ayat. Satu kali cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia ni lahir tahun 500. Generasi tahun 500. Pasal dia meninggal tahun 500, sebelum 550 dia meninggal. Ni Syekh Abdul Qadir Jailani ni, ketua para wali. Orang Jailan, orang Iraq. Kubur dia sekarang di Iraq. Ada pitih, bawa pitih, beli tiket kapal terbang, naik pergi di Iraq. Ni, cari kubur dia. Kubur Syekh Abdul Qadir Jailani, pergi ziarah dia. Ada lagi kubur dia? Ada lagi. Kubur Syekh Abdul Qadir. Hampir sepakat manusia menyatakan dia ni wali. Tak ada lagi wali yang disepakati oleh manusia kecuali dia. Tak ada Syekh Abu Bakar, gapo dia, kau Abu Hasan Syazili. Ada orang percaya, ada orang tak percaya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ni hampir tak mungkin orang engkar. Dialah pengasas kepada Tariqah Qadiriyah. Nisbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia berfatwa dengan dua mazhab, Syafi'i dan Hambali. Dia suhu dengan Hambali. Tapi kadang-kadang dia fatwa dengan Syafi'i juga. Ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Mula-mula lahir. Mula-mula lahir. Antara karamah dia tidak makan pada bulan puasa. Ulama-ulama pada masa tu kalau tak tahu, nak tahu hari ni satu hari bulan Ramadan kalau tidak, maka dia akan pergi rumah Syekh Abdul Qadir Jailani tanya mak dia. Syekh Abdul Qadir menyusu kodok hari ni? Katanya mak dia tak menyusu tu. Daripada pagi lagi. Satu hari bulan Ramadan hari ni. Maka pakai istihar guna Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia tolong mak dia pergi pasar bawa. Tengah-tengah jalan lembu paling ke dia. Dia kata, "Hei Abdul Qadir, bukan ni tujuan hidupmu." Dia pun pekung bagai dia naik atas rumah dia. Naik atas menara dia pun tengok, nampak Kaabah. Maka start daripada tu dia mula nak jadi wali. Cerita dia lagu mana Syekh Abdul Qadir Jailani ni? Dia saing dengan 3 orang. Dia kecil lagi pada masa tu. Ni saing dia ni besar dah sikit lah. Maka ginya apa dia? Pakat 3 orang ni nak pergi ziarah seorang wali pada masa tu. Ada wali besar di kampung dia. Kalau kita nak pergi jumpa tu ayah hujung kampung tu. Maka gilah dia 3 orang. Tengah-tengah jalan orang duk tanya. Mu nak pergi jumpa dengan tok ayah ni nak tanya apa? Katanya kawan tu hamba nak tanya soalan. Bunyi kata dia wali, hamba nak tanya soalan biar dia tak boleh jawab sekali lagu mana. Soalan ni memang payah sungguh. Maka tanya sore tu lagi. Mu mari awak pergi apa jumpa tok ayah ni? Hamba nak uji dia lah. Nak tanya soalan ni boleh jawab ke tak dia. Patut orang tanya, Abdul Qadir, mu kecil sekali, mu nak ikut apa dia? Orang nak pergi jalan jumpa tok ayah ni, mu pergi juga. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, hamba nak pergi ambil berkat dia ya. Jalan-jalan tak ada siapa ke rumah tu, wali tu mari dah jegak depan. Dia kata, "Hei fulan bin fulan," dia ayat kepada saing dia. Dia kata, "Mu nak tanya soalan kepada aku dengan soalan lagu ni dia." Tap. Mu kata aku tak boleh jawab soalan dia, jawapan dia lagu ni. Tap. Dan aku tengok dalam dadamu ada api kekufuran. Tok wali kata lagu tu orang ni. Kedua, mu nak tanya soalan, mu nak uji aku dia. Soalan dia lagu ni gini, jawapan dia lagu ni. Aku tengok mu akan difitnah dengan harta. Dia pun paling kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Budak, tujuan mu mari nak cari berkat. Aku tengok kepala wali-wali berada di tapak kakimu belakang. Betul jadi. Semua tekuk-tekuk wali berada di bawah tapak kaki dia belakang. Ni Syekh Abdul Qadir Jailani. Bersoholah dia.
Kalau keluarga Al-Jailani tu jodoh tu. Syekh Abdul Qadir Jailani tu. Ya. Lah ni bukan keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani pun, wi nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuanya duk belagu ayah. Nama of tak ada apa. Malu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, ambo dengar bunyi satu seruai daripada pihak langit. Ni cerita dia 3 tahun dia bersuluk. Bukan 3 hari 3 tahun suluk. Tahun pertama air sungai. Minum air sungai. Apabila tahun kedua kering air sungai, makan daun kayu saja. Beruk. Tahun ketiga habis sungai pun kering, daun kayu pun tak ada. Makan ke apa? Makan angin saja. Tak ada makan ni. Setahun tak makan tak minum. Lepas habis suluk 3 tahun ni lah, barulah dia kelik buka pondok kampung dia. Ni kita nak buka pondok, makan KFC, makan air daripada awal sampai sudah. Tak ajim suluk, tak makan, tak gapo. Orang tua dulu nak suruh bersih hati ni, jernih. Cahaya hati ni, kena buat lagu tu. Apabila tekak nak habis waktu suluk dia, ni mari cahaya. Dia tengok satu awal mari, cahaya. Maka marilah keluar suara daripada awal tu kata, "Hei Abdul Qadir, senyo telah kami haruskan bagi kamu segala muharramat, benda haram boleh berlaku dah Abdul Qadir Jailani. Mung peringkat nafsu paling tinggi sekali, tak ada nafsu dah. Aku halalkan semua. Mu tengok perempuan pun boleh makan benda apa dia, bab mu tak makan kerana lain dah, kerana Allah berlaku dah, okey? Mungkin ikhlas dah, okey? Ayat lagu tu. Dan kami gugurkan daripada engkau segala wajibat. Tak payah semaya dah. Hatimu dah dikemah dah dengan Tuhan. Tujuan semaya nak suruh ingat Tuhan. Mu ingat dah tak apa-apa. Anggota luar ni kulit belako-lako. Kawan tu ceramah kau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kalau dengar lagu tu mana? Kemah. Kelik tu pakai buku. Pakai seluar rok, pakai pergi teguk arok selalu. Orang tegur buat apa lagu mana? Demo tahap mana? Demo surga tak? Demo kecek. Orang majlis mari gap. Orang majlis ni surga ke dak? Ambo kau jamin surga dak. Wali ke? Pakai gila dengan gitu buat kita nya. Sebab tu buat kita tak dengar suara lagu tu. Apabila dengar suara lagu tu, maka Syekh Abdul Qadir jawab selalu. Maka berkata, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hei jahat kau. Hei orang yang kena laknat. Jahatmu. Hei orang yang kena laknat. So yang kena laknat tu iaitu iblis." Tahu lalu Syekh Abdul Qadir Jailani. Hei iblis. Kita kalau dengar lagu tu, tak ayuh mari tu. Tak ayuh kata tak payah semaya dah subuh lah ni. Sebab lah ni musim sejuk ke mengatuk putih mata, tak payah semaya subuh. Tak ayuh tu mari royak. Lepas tu dia mau tak semaya. Hamba nak kata jing pun tak, tapi tak semaya ni sedap kat lah. Nampak misalnya, sudah pun kita, kau naik seh molek. Tak semaya baik lah jawapan. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani dengar yakin dia jawab. Kena laknat. Iblis lah. Maka bahawasanya aku tiada lebih mulia atas Allah daripada Nabi Muhammad. Iblis. Mu ingat aku lebih hebat daripada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad semaya. Nabi Muhammad puasa. Nabi Muhammad jaga mata. Nabi Muhammad jaga aurat. Nabi Muhammad jaga bagi orang. Tiba-tiba aku lebih tinggi daripada dia. Tak payah buat benda lagu tu. Iblis. Gilah suluk gua mana pun. Kalau mari perkataan lagu tu, katanya guru hamba, royak dia. Hei iblis, mu setan, mu iblis. Biar ayuk mulut kita sekali. Orang mari ngajar tu ayuh mari atas langit mana pun mari ajar kita tak ayuh semaya. Royak dia, mu iblis. Royak gitu. Biarlah ayuk mulut kita kerana nak bela agama tu, tak apa, biar ayuk. Tak ayuk pun mulut biasanya. Sebab apa? Sebab dia iblis sungguh. Mana jadi ayuk? Munggo orang hok bela agama tu tu wali Allah Taala. Maka jadi jawabnya, telah diberi taufik akan dikau hai Abdul Qadir Jailani. Mu kenal aku deh Abdul Qadir Jailani. Tuhan telah beri taufik kepada kamu. Sesungguhnya telah aku fitnah ke dengan dia dengan perkataan aku saat ni. Aku ujinya orang dahulu-dahulu daripada kamu 70 as-siddiq. 70 orang duduk tapa, orang duduk suluk nak cari Tuhan dengan tak ada ilmu ni, maka aku tipu 70 orang dah. Mu selamat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada riwayat kata,
Dia kata, bisa mu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mu seorang yang selamat. Syekh Abdul Qadir kata, bola nak tipu aku. Saat ni mu nak nipu aku dah. Ni mu nak suruh aku perasaan rasa hebat dah pula. Mu sudah puji aku lah iblis. 2-3 kali nak tipu aku. Berambus daripada sini. Ha ni. Ramai orang nak cari Tuhan tapi tak ada ilmu. Maka cerita ni apabila Syekh Abdul Qadir Jailani hoyak cerita kepada murid dia, maka anak murid dia tanya, wahai guru, tok guru tahu mana hok mari tu iblis? Takut mari wahyu sungguh Jibril. Kepok kita, kepok jenis salih dengan Jibril lah sebetul, dengan Mikail lah, dengan Israfil lah. Oh, Mikail lah, Azazil. Pok kita duk salih belakang, pok kita. Takut malaikat Jibril sungguh mari. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, anak murid dia tanya, kenal lagu mana benda ni? Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani, aku kenal dengan ilmu tauhidku. Aku kenal dengan ilmu syariatku, ilmu fiqh dan ilmu tauhidku. Bukan tu, bahasa jenis cahaya lagu ni. Bukan tu, bahasa jenis gelembung gini. Bukan tu, pok kita sengih. Gigi tak ada, kata tu juga. Tak ada gigi, mari ketak gagak-gagak. Oh tu, dah kali. Nak tipu rapat jik tu. Nak tipu setan. Ada orang duduk suluk, duduk tapo di gua, gunung jeralah apa dia. Nak tipu di jin, nak tipu di iblis. Marilah kawan tu. Mari duk nipu kita, tak siwi semaya, tak siwi selawat, tak siwi zikir, tak siwi gapo. Kena tipu hidup-hidup. Dan demikian lagi zakat jika ada engkau mempunyai harta, wallahu a'lam. Mezuzah dianggap khurafat dalam agama mereka. Adakah khurafat mereka sama dengan khurafat dalam agama Islam? Ni hamba tak tahu ni. Gapo dia mezuzah tak tahu. Tangkar dalam ilmu orang Yahudi tu lagu mana? Adakah benda tu khurafat ke lagu mana? Kafir tu paling khurafat sekali. Lagu mana? Nak lawan ke khurafat kafir tu. Adakah khurafat mereka sama dengan khurafat dalam Islam? Khurafat ni apa? Salah kau khurafat ni? Hamba nak tanya dulu. Orang yang menanya ni, adakah khurafat ni dosa ke, haram ke, apa dia masuk khurafat? Nabi Muhammad ayat cerita khurafat. Khurafat. Dalam Syama'il sebut, seorang isteri Nabi bercerita mengenai satu cerita yang pelik. Nabi yang suka buat dengan bini dia. Malam-malam, dipanggil samroh. Apa maksud samar? Samar ni buah di bawah bayangnya bulan. Jadi orang Arab ni dia sutuh lagu tu, baunya 2 tikak lagu tu. Kau setikak kau yang naik atas bumbu pakai duk buah laki bini. Duk tengok bulan. Macam cerita Piramli lah, engkau laksana bulan. Bukan tu lah. Maka satu hari bini dia royak cerita pelik-pelik. Nabi Muhammad royak cerita pelik. Maka katanya bini dia, cerita ni khurafat ni ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, mu tahu tak khurafat ni ke apa? Khurafat ni tak betul, kau gapo? Dia nak betul ke pemikiran bini dia. Apabila bini dia kata, apabila dengar cerita pelik, maka dia kata cerita khurafat ni. Maka Rasulullah kata, mu tahu kau tak apa makna khurafat tu? Katanya bini dia, mula ya Rasulullah lebih tahu. Maka Rasulullah kata khurafat ni ada nama kepada seorang lelaki. Nama dia khurafat. Berasal daripada negara Yaman. Dalam syarah tu kata orang Yaman. Dia ni, cerita dia lagu mana? Dia pernah dicuri. Orang tua panggilnya susuk dia jin. Dia susuk dia hatu. Nabi Muhammad iktiraf. Ni kita kecek bak jinnya susuk dia hatu. Caya benda lagu tu. Zaman moden mana ada. Ni pegangnya orang kafir. Kita kena ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata khurafatnya. Lagu mana? Dia kena susuk di alam jin. Lama. Lelaki bernama khurafat. Maka lepas pada dia tua tu, maka jin tu lepas. Lepas masuk semula kepada alam manusia. Maka start daripada tu dia mencerita ke cerita pelik-pelik. Kalamnya dia duduk di alam jin. Gini-gini. Maka semua cerita pelik, panggil cerita khurafat lah tu. Kalau cerita pelik lagu ni, cerita khurafat. Akhir sekali dekat nama cerita khurafat. Jadi maksud khurafat ni apa dia maksud dia? Dosa ke? Haram ke? Makruh ke? Apa dia? Nabi sendiri ayat cerita. Khurafat ni apa dia maksud khurafat ni? Kalau maksud khurafat menurut bahasa kita benda-benda hok karut marut, hok tak ada enah, hok apa dia semua setan. Mungkinlah. Tu maksud khurafat sebenar mau nak sebut.
Adakah bersuci dalam sebelum solat dengan berus gigi dapat pahala sunnah bersuci? Ya. Guna berus gigi pun boleh, tak ada masalah apa. Cuma guna kayu arak lebih afdal, kayu. Jangan guna plastik. Buah, moktel kita tak makan hak plastik, nak makan hak ria. Maka siwak juga kena pakai hak ria. Jangan dok pakai hak plastik. Ni nampak hak plastik nampak bersih sikit. Hak kayu tak bersih, ikut demo nak makan buah plastik. Ngamo? Jadi hak afdalnya makan hak asli. Minta ustaz urang sikit gak orang yang tolak fahami sifat kalam Allah menurut Pak Dok. Gini, ambo bukan nak jawab. Masalah menurut kalam sifat kalam ni menurut perbahasan Pak Dok. Syekh Ismail bin Abdul Qadir Al-Fatani. Gelar dia Pak Dok. Pak Dok Soho ni. Tok guru tua kita di Kelantan secara khususnya banyak mengaji dengan dia. Hampir anak murid dia belaka. Lah ni tak tahu ada lagi kodok anak murid dia. Ada lagi anak murid Pak Dok betul. Direct dengan dia. Dia orang Melayu ni hebatnya dalam pengajian ilmu tauhid, dia ada metod. Tengok. Metod ataupun torik dia panggil. Torik Pak Dok Cara maksud torik adalah cara huraya pemahaman dalam nak memahami sifat-sifat Tuhan. Maka tu dipanggil torik. Kita orang Melayu cara nak faham sifat Tuhan berdasarkan ayat-ayat Quran dengan bahasa Arab, kita ada cara dia. Tak banyak negara-negara, hatta negara-negara Mesir, kaum apa dia beberapa negara sekalipun dia mengarang kitab tauhid tapi dia tak ada torik. Kalau di Maghribi, Morocco dia ada torik. Torik Morocco dipanggil pengajian tauhid dia. Hebat tak orang Melayu, dia ada boleh buat torik dia. Torik pengajian tauhid menurut kita orang Melayu. Nak memahami nas Al-Quran, ayat ataupun hadis. Maka menurut pada sifat kalam ni dia bahagi pak. Menurut pahaman kita. Disebut kodok dalam kitab Arab, ya. Tetapi disebut secara majazi, sindirah. Kalau orang bisa dalam bahasa Arab, dia akan boleh kesal sifat-sifat ni. Kata kalam terbahagi kepada 4. Kala ismi, kala zati, kala nafsani, kala lafzi, kala masdari, kala ada 4 jenis. Ni torik kita. Orang Arab tak perlu bahas lagu ni sebab dia faham. Kalau kita sebut isi fa'il, dia faham. Kalau kita sebut sifat mausuh, dia faham. Kita sifat mausuh terjemuh dengan isi fa'il terjemuh dengan sifat mausuh. Tak boleh. Zat dia faham, sifat dia faham. Maka tutup guru kita takut terkeliru dalam memahami, maka dia syarah panjang sikit. Timbul istilah timbul istilah sifat bagi pak. Waktu tarik Pak Dok. Semenjak ambo mengaji ilmu tauhid, ambo mengaji tarik ni juga Pak Dok. Tak ada lah huraian yang paling halus dan detail dan sesuai dengan metod kita orang Melayu kecuali metod Pak Dok. Kalau metod lain, bahas-bahas kabar-kabar jumpa kekeliruan juga. Ataupun terjemahan dia menjadi tidak tepat. Gitu saja. Anda nampak hampir terjemahan dia paling tepat di dalam nak faham. Sekalipun dia guna bahasa tak ada orang guna. Seperti kata Apple kata, pendengar, pelihat. Dalam kamu dewan tak ada. Kata pada pun sebut lagu tu. Tapi saya terjemah menurut makna. Bukan menurut penggunaan bahasa dan perkataan. Lagu tu. Jadi tak sudut balah lah. Orang yang ada tarik pada pun ada hujah dia. Hak tak faham pun ada hujah dia. Hak tak reti pun ada hujah dia. Hak beratnya tak boleh menerima pendapat orang. Kata tarik ni salah. Tu salah. Kalau dia mau tak boleh terima pendapat benda khilaf tak apalah. Tapi nak menyatakan salah jangan. Masa solat dia kata saya tak jumpa pun dalam kitab Arab. Kitab Arab lagu mana mungkin dia kecek bahasa Melayu. Ambo ada dia tarik orang Melayu. Ni ada ambo masa duduk di Jordan dulu, ada seorang tutup guru juga sinilah. Nyata aku anak murid dia di Jordan ni suruh pergi jumpa Syekh Arab tu, suruh nak betul pendapat dia. Katok mati tak faham dia orang Melayu ni, orang Arab ni tak faham. Nak suruh orang Arab tasihih kata orang Melayu. Pecah pala dia mau mikir. Jadi tak kena berlaku. Ya kena bahas sama-sama kita orang Melayu.
Jangan rojok kita arak. Ni torik. Torik. Kenapa? Torik tu apa dia? Tu sebab panggil torik pada ni. Torik pada Apa panggil torik? Cara huraya dia. Nah. Masa solat saya tak rasa pun macam ada air mazi keluar. Bila dah selesai solat, tengok dekat kain macam ada air. Solat saya tak disah, kau kena ulang balik. Kalau kena ulang balik, nak niat lagu mana? Gini, air tu air mazi kau, air teh ones kepi kau apa dia, kau dia mau duduk atas air. Kalau dia mau yakin air tu air mazi, tengok. Yakin keluar ketika semaya ataupun sebelum semaya kau selepas semaya. Tak yakin kau? Tak payah ulang semaya. Kalau yakin keluar di dalam semaya ataupun sebelum semaya, maka hukumnya batal lah sembahyang tu, kena semaya semula. Tak perlu sebut qadaan lah, sebab ada waktu lagi semaya biasa. Macam semaya saat ni tak sah, tak jadi. Kalau habis dak waktu, kena qada. Adakah batal solat jika menguak dan spontan tu ucap astagfirullah? Menguak jangan baca astagfirullah. Jangan buat tasawuf untuk uti lagu tu. Ni baca pergi astagfirullah. Hari baca bismillah pergi. Tak tahu astagfirullah mana. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau nguak. Kalau tertubi astagfirullah batal tak semaya? Tak batal pun. Kira zikir. Mohon ijazah cara pakai kasturi sifat. Terima kasih. Sudah. Ambo bukan jual kasturi sifat ni banyak, siapa dia tak tahu ni. Cara pakai minyak atar ni pakai di tapak tangan ataupun pakai di nadi. Nadi belakang telinga ni. Ia lebih lama kekal kita pakai minyak atar. Ustaz, apa maksud fasik dan contoh dia? Fasik ni orang yang berdosa ataupun orang jahat dipanggil fasik. Contoh dia banyaklah. Jahat ni lagu mana jahat ni? Curi air. Tu jelas. Berzina. Jelas. Minum arak. Jelas. Keluar daripada ahli sunnah wal jamaah juga. Dihukum ke fasik. Contoh. Al-Wahabi. Fasik juga menurut ahli sunnah wal jamaah. Kerana keluar daripada cara sahabat dan Nabi berfikir. Beribadat kadang-kadang. Kita buat puluk. Kicuk duk galak-galak pas jatuh dalam puluk panah. Kita duduk arung puluk tu. Kita balik tengok cicuk tu putus pala tangan habis dah. Najis belaka ke puluk kita ustaz. Gini. Masalah benda jatuh dalam benda, tengok. Kalau benda tu beku, maka kita buang hak tempat cicuk tu saja buang. Tapi kalau benda tu cair, habis jadi najis. Tu kaedah cecair. Setiap benda masuk ke cecair, kalau benda tu cair, kena buai habis. Kalau benda tu beku, tak payah buai. Lagu mana maksud beku? Gini. Dalam Sabila kata, kalau keju kita belah gitu. Belah, tetap ini. Lambat dah ia gerak. Ada kerah. Tu beku. Ataupun ia gerak lambat. Ia cair gerak tapi lambat. Tu panggil beku. Tapi kalau kita belah, buk tarik, jatuh. Tu cair. Tu dipanggil istilah cair. Maka kalau cair lerak belakang, kalau tak cair, boleh makan. Sebab tu bahaya. Kaca suruh. Kaca suruhnya kalau pak katok gak, tak ada apa lah. Jerit lah. Wak gula kawuh. Mari sok bewok dalam gula kawuh. Tak ada apa lah. Gula tak tanah. Adakah tarikah Ahmadiyah boleh diamalkan seperti yang diamalkan oleh Tok Guru Haji Daud Bukit Abah? Boleh diamalkan. Dah mungkin dia diamalkan dah Tok Guru Haji. Apa salahnya? Tarikah Ahmadiyah ni diasaskan oleh Sidi Ahmad bin Idris. Dipanggil Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Lah ni tambah pula Ad-Dandarawiyah pula. Apa dah? Ibrahimiyah, Maulana apa dah? Ar-Rasyidiyah, Ad-Dandarawiyah. Tu martabat dia. Sidi Ahmad bin Idris, anak murid dia Ibrahim Ar-Rasyidi, Ar-Rasyidiyah, anak murid dia pada Ar-Rasyidi ni ada Muhammad Ad-Dandarawiyah. Ad-Dandarawiyah. Jadi Ad-Dandarawiyah, anak murid Al-Tu'udi Ar-Rasyidiyah, Sidi Ahmad bin Idris. Tariqah Ahmadiyah ni bukan Tok Guru Haji Daud Bukit Abah saja, di seluruh dunia pun ada, di Yaman pun ada.
Apa hukum terlintas di fikiran nama Allah semasa dalam tandas? Tak apa. Dalam hati kalau boleh jangan lupa Allah. Tapi sebut tak boleh, makruh dalam mazhab kita. Ustaz nak tanya bab edah, boleh kau isteri keluar bekerja waktu edah? Boleh jika tak ada orang nak beri nafkah hidup dia. Dia terpaksa keluar kerja cari makan ke gapo dia. Tapi kalau ada orang beri makan dah, tak boleh dia keluar untuk bekerja. Kerana edah ni kena tunggu duduk dalam rumah. Kalau edah mati 4 bulan 10 hari lah kena duduk situ. Apa aku tengok cerita barat yang bawa watak Nabi seperti cerita Nuh. Cerita Nuh. Apa dia apa? Cerita Nabi Musa. Tapi jalan cerita hampir-hampir sama dah dengan sirah Nabi. Pertama kita kena etikad tu bukan Nabi. Supaya juga orang lukis gambar Nabi Muhammad. Orang lukis gambar kata Nabi Muhammad ni. Gambar Nabi Muhammad lagu ni lah dengan perempuan lagu apa dia. Jangan etikad tu gambar Nabi Muhammad. Etikad dia kafir tu. Jangan etikad lukisan dia tu. Maka apabila kita etikad benda tu bukan Nabi Muhammad, ikut demo nak lukis gambar dia, hamba tak terasa hati bukan Nabi hamba. Demo lukis pun bukan Nabi hamba tu. Maka tak terasa hati. Seperti ada pelukis Perancis dulu. Dia lukis bab Nabi Muhammad tak comel. Maka orang Islam semua pakat marah ke dia belaka. Gilah ziarah seorang ulama nama Abi Ali Al-Jufri. Abi Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri pergi jumpa dia. Maka dia pelik dah. Dia kata mu orang Islam, aku orang Islam. Mu tak marah kau kat aku? Seluruh orang Islam lah ni duk marah kat aku lukis gambar lagu ni. Dia kata mu lukis bukan Nabi aku deh. Bukan Nabi aku pun mu lukis. Mu lukis menurut pahamanmu. Hak Nabi aku bukan tak lukis. Tak boleh lukis pun. Jadi aku tak terasa hati pun bukan lukis Nabi aku. Orang jadi pening dia. Oi, apa jadi jawab lagu ni? Ya kita duk marah, kita duk kata tu Nabi kita. Gitu kau Nabi kita. Jangan etikad lagu tu jadi kafir kita. Ya lukis setara mana tu bukan Nabi kita. Kita etikad tamu-tamu. Kita tengok cerita Nabi Nuh, bukan Nabi Nuh sebenarnya. Tu cerita semata-mata. Bukan etikad kalau cerita Nabi Nuh tak boleh tu lagu tu. Haram. Kerana ada penipuan ke atas Nabi. Rupa dia lagu tu sungguh kau takut bukan jadi nipu. Ustaz, apa hukum ukir ayat Quran di pedai dibuat untuk jaga diri dan agama? Gini, masalah ukir ayat-ayat Quran pada benda. Tengok, kalau kita boleh jaga, tak apa. Kalau tak boleh jaga, hukum dia haram. Kalau yakin, haram lah. Misalnya, seperti benda yang biasa kena najis. Kita buat ataupun benda biasa, benda yang menghinakan. Kalau pakaian, di seluar kita tulis kalimah haram. Tapi kalau di baju, tak apa. Sebab sebelum atas daripada pusat dipanggil mulia. Sebab tu sebeh kadang-kadang kita letak atas. Sebab ni anggota tepat kedudukan mulia di tubuh kita. Kita tak boleh buh dalam poket, nampak di punggung. Nampak tak hina pula ibadat. Jangan buh dalam stokin kasut, tak boleh pula. Maka sebab tu kita letak tepat paling mulia. Nak buh dalam poket, boleh hak penting atas pada pusat. Lepas tu ayat Quran ni kita letak pedai. Pedai ni buat apa dia? Okey, misalnya pedai buat iri bawah. Nampak hina kau ada ayat Quran kau buat iri bawah lagu tu. Kalau benda tu nampak hina tak boleh. Lepas tu pedai ni buat tikai orang kafir. Rok kena najis. Ulama bahas. Ke pisah bertikai ke darah. Darah ni kan najis. Menajiskan ayat Quran. Tak boleh. Tak boleh kalau nak buat tikai. Kalau nak buat hiasan, ikut lah. Nak buat hiasan, tulis. Buat hiasan, bahasa menakut juga kan. Pedai tu gerung tengok. Tuanya menakut, maka tak apa. Begitu juga kalau kita tulis azimat kau di roti. Ataupun di kertas. Kita tulis benda tu di kertas ataupun benda ikutlah di gapo-gapo. Maka kita tulis ayat Quran, kita telan. Haram kerana ayat Quran itu akan sentuh dengan najis dalam perut. Tapi kalau kita tulis di roti ayat Quran tulis dengan ayat gapo dia ni. Maka kita makan dia hacur dulu sebelum masuk perut. Dia hacur ke? Roti ke dia hacur dulu. Tu tak apa. Dia jangan sampai ayat Quran tu. Begitu juga kalau tulis ayat Quran. Tu ayat Quran di mayat misalnya. Tulis pakai tanah sekali dengan tu, mayat tu jadi dana, sentuh dengan ayat Quran tu tak boleh, haram. Jangan sentuh dengan najis. Yang penting ada penjagaan yang sesuai. Kalau isteri lepas bersalin tempoh waktu kembali solat seperti biasa. Adakah selepas habis nipah ataupun kebiasaan berpatai selama 44 hari? Gini. Biasa standard perempuan 44 hari lah. Kalau dia biasa dah tahun-tahun lepas dia beranak 44 hari nipah, maka lepas pada 44 hari nampak berhenti, okey boleh mandi dah. Sekalipun dalam waktu 60 hari nipah lagi, dia panggil ikut adat dia. Tapi kalau mari pula, tak apalah. Baru tahu kata nipah tahun ni panjang, tak apalah. Tapi apabila 44 hari, jadi rutin dia dah,
maka boleh dah dia mandi dan sembahyang. Boleh kodok kita doa, ya Allah, hanya redamu aku mahu. Aku tak kisah masuk syurga, masuk neraka. Asal dapat redamu, boleh kau doa gitu. Dah doa gitu. Nak lagi lagu mana? Dah doa lagu tu gitu. Molek kau doa lagu tu. Gini, doa jangan buat nampak tasawuf sangat dengan Tuhan kan. Doa minta belakang dengan Tuhan. Apa salahnya? Apa kita buat stay pilih? Apabila nak reda tak boleh syurga. Apa kita buat pilih lagu tu? Nabi buat pilih. Nabi kata mau minta reda, minta syurga, minta belakang dengan Tuhan. Apa jadi minta macam terpaksa pilih so lah. Macam kalau nak reda tak boleh syurga. Apa buat pilih lagu tu nya? Dengan Tuhan ke ada belakang. Minta dengan Tuhan. Minta kepada dia hak kita nak. Banyak pun tak apa, tak rugi Tuhan. Tuhan suka kita sebut. Ya Allah aku nak syurgamu, ya Allah aku nak redamu, ya Allah ya Tuhan aku nak ikhlas. Minta belakang lah. Apa jadi buat hamba kalau dia Tuhan nak tak boleh syurga. Ya pilih lagu tu nah. Tetapi tujuan dalam ibadat mesti kerana Allah. Permintaan boleh kita minta apa saja. Hamba dulu bahas ada bab ikhlas. Tu bukan bab permintaan, tu bab tujuan dalam ibadat. Tujuan mesti kerana Allah, tetapi permintaan mintalah. Mintalah gapo-gapo dia dengan Tuhan, Tuhan boleh hui belaka. Al-Fatihah.